Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para pelajar yang saya kasihi. Okay, tujuan saya buat video ni sebab saya nak buat sedikit sharing dengan para pelajar tentang kerjaya dalam matematik. Okay, ramai pelajar yang bertanya, bertanya kepada saya, Doktor, saya tak tahu dekat mana saya nak kembangkan kerjaya saya sebagai seorang pelajar matematik. Okey, bolehkah, sebab sekarang ni ramai pelajar saya sedang mencari peluang untuk buat latihan industri. Okey, pelajar-pelajar tahun akhir mereka sedang mencari peluang menjalankan latihan industri di beberapa industri. Okey, so ramai daripada pelajar yang terasa sangat tak tahu macam mana mereka nak market diri mereka, sebab banyak company orang bertanya, oh, dekat tempat saya tak ada bidang matematik, so saya tak boleh nak ambil awak bekerja. Okey, so satu daripada nasihat saya pada pelajar saya tadi, okey, salah satunya sebagai contoh ya, ada pelajar saya tadi, dia kata dia mendapat tawaran bekerja sebagai di bahagian bekerja bahagian HR. Adakah pekerjaan, kalau dia terima tawaran itu, adakah ia membantu dia sebagai seorang pelajar matematik? Okey, di sini saya share. Okey, sebagai seorang pelajar matematik, mereka ni kebanyakan daripada pelajar matematik, dan saya sendiri telah pun mengalaminya, merasainya. Kita ni banyak introvert ya. Introvert maksudnya tidak banyak suka bercakap dengan orang, tak banyak nak bermasyarakat. Tidak, kita banyak lebih kepada diri kita. Okey, tidak pandai nak bersosial dengan orang lain, nak berkomunikasi dengan orang. Okey, jadi itu antara masalah pelajar-pelajar maths, betul tak? Okey, so bila anda diberi peluang untuk bekerja, untuk membuat latihan dalam bidang HR, okey, so ambil peluang ini sebab okey, yang pertama kita dapat skill. Okey, yang ketika kita belajar, kita banyak tidak menggunakan masa kita untuk upgrade our skill dalam communication. Okay, kita banyak mungkin sebab belajar matematik ni bukanlah nak kata susah sangat, tapi sebab kita perlu tekun ya. Kita perlu tekun sebab kadang-kadang ada ketakutan dalam diri kita supaya kita dapat carry on the subject. Kita lebih banyak kepada membuat latihan, membuat tu, sehingga kita lupa cara komunikasi dengan orang, bagaimana kita nak berjumpa dengan orang, nak communicate cara yang betul. Okay, so bila diberi peluang dalam bidang HR, so itu adalah cara komunikasi yang betul. Bukan, maksud saya ambil peluang ini untuk berkomunikasi, belajar skill komunikasi. Okay, so apa kalau macam tu, apa matematik yang boleh digunakan? Okey, bila apa yang kita belajar dalam matematik ialah solution. Okay, how to solve the problem. Kita diberi problem dan kita diajar, dan kita di otak kita di createkan untuk
memikirkan bagaimana untuk solve the problem. Alright, so bila kita berada dalam bidang HR, there's something that kita boleh bantu di situ ialah mengenai solving the problem. Okay, dalam HR ni kita ada decision making kan, kita ada management ni dalam untuk menjadi seorang manager, dia perlu ada decision making. Dia kena pandai dalam decision making. So itu adalah apa yang kita belajar dalam matematik. So kita ada skill solution, okay, solve the problem and decision making. When you know how to solve the problem, so you know the step, you know how to make a decision. That is one of the topik, actually the idea yang kita belajar dalam matematik, solution and makes your decision kan, membuat keputusan. So ada orang dia tak tahu nak membuat keputusan. So bila kita tak dapat solve the problem, that means kita tak boleh nak buat keputusan sebab problem yang ada tu kita tak dapat solve. Okay, so satu daripada yang boleh kita buat ialah solving the problem dan membuat keputusan. Itu so kerjaya dalam HR sebagai seorang mathematician is very important. So you boleh develop the skill, you boleh develop your solution, the decision making. Okay, so bantulah. Okay, apa yang boleh kita buat di sini, kita perbetulkan niat kita dulu. Yang pertama, okay, kita niatkan diri kita, kita nak manfaatkan apa saja ilmu yang Allah bagi kat kita, yang Allah kurniakan, Allah pinjamkan kepada kita, kita nak manfaatkan untuk orang lain. So, bagaimanakah cara kita boleh manfaatkan ilmu ini kepada orang lain? So, ia tak semestinya kita hanya melihat pada matematiknya secara general, tetapi in general secara khusus. Dan yang pertama, ingat, pertama kita dihantar ke dunia ini kerana kita nak memberi manfaat kepada orang lain. So, manfaatkan ilmu-ilmu yang kita ada ni kepada orang lain. Okey, sekian untuk hari ini dulu. Semoga para pelajar semua mendapat manfaat tentang perkongsian saya hari ini, insya-Allah.